Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Okay, untuk topik seterusnya adalah flip-flop application. Okay, so dalam ni dia akan mention lah apakah kegunaan flip-flop. Tapi untuk awak punya syllabus, kita akan lebih fokus pada construct counter dan construct register. Okay, maksudnya yang main untuk syllabus kita adalah dua ni. Okay, so apa itu counter? Counter adalah function dia guna untuk mengira lah sama ada counting up ataupun counting down. Okay, function untuk register adalah untuk simpan data, and then data tu akan di transfer sama ada secara series ataupun parallel. Okay. So flip-flop ni kalau kita susun secara sequential, dia akan membentuk sama ada register ataupun counter. Okay. So susun secara sequential itu macam ni lah, kita susun sebelah-sebelah lah, itu maksudnya. Okay. So as I mentioned before, register tu function dia adalah untuk simpan dan pindahkan data. And then counter function dia adalah untuk counting. Okay. So cara susunan flip-flop ni ataupun kita panggil sequential circuit ni, dia ada dua cara, and then kita boleh di-connect secara synchronous ataupun asynchronous. So apa itu synchronous? Synchronous sequential circuit ni, okay, flip-flop kita ni, okay, for example kita ada dua flip-flop, T flip-flop, TA dan TB. Okay, untuk synchronous dia akan connect pada source ataupun clock yang sama. Okay, kalau awak tengok betul-betul, clock untuk flip-flop A dengan B dia connect pada clock yang sama. Okay, dan seterusnya adalah asynchronous sequential circuit. Okay, setiap flip-flop ni dia ada clock dia yang tersendiri. Okay, for example untuk flip-flop A, clock dia adalah negative edge trigger, and then flip-flop B, clock dia datangnya daripada output daripada flip-flop A. So secara general, synchronous sequential circuit dia ada clock yang sama, maksudnya dia akan trigger pada clock yang waktu yang sama. Asynchronous sequential circuit dia ada clock yang berlainan untuk setiap flip-flop. Okay, seterusnya kita akan pergi pada 2-bit asynchronous up counter. Okay, asynchronous maksudnya dia ada clock dia sendiri, setiap flip-flop ada clock dia sendiri and then dia akan counting up. Okay, selalunya untuk asynchronous up counter dia akan gunakan T flip-flop, dan T flip-flop ni input awak dia akan sambung pada input 1. Okay, so all flip-flop are in toggle mode sebab T equals to 1 since it's connected to logic 1. And then flip-flop A toggle for every negative going edge trigger of the clock pulse. Okay, maksudnya setiap kali negative edge trigger, awak punya flip-flop A ni akan toggle. Okay, dia akan tunjuk kat sini lah. So ni awak punya timing diagram, this is your clock, and then this is negative going edge trigger. Okay, so initially kita akan assume output kita adalah kosong. So bila clock awak dah sampai from 0, this one dekat flip-flop A, dia akan toggle pada 1. And then the next clock pulse from 1 toggle to 0, and then from 0 toggle to 1 for the next clock pulse, and then from 1 dia akan toggle 0. Okay, this one datangnya daripada awak punya circuit connection. Okay, seterusnya flip-flop B toggles for every negative going edge triggering of signal A. So daripada diagram ni, okay, clock untuk flip-flop B datangnya daripada signal A ataupun output A. So daripada awak punya timing diagram A ni, awak kena markingkan dia punya negative edge trigger. Okay, this one. So initially kita akan assume initially output for B is 0. Okay, so this one dia tak sampai lagi clock dia, so dia akan follow previous output which means 0. And then bila dah sampai clock dia from 0, dia akan toggle to 1. Okay, dia akan naik 1. And then output will be remain the same until next clock pulse, and then bila clock awak dah sampai, dia akan toggle daripada 1 ke 0. So ini adalah output untuk 2-bit asynchronous counter. Okay, macam mana kita nak tentukan dia punya counting sequence? Okay, selalunya flip-flop pada yang belah kiri, okay, yang berhampiran dengan clock ini, kita akan pilih dia sebagai LSB.
Okey, flip-flop yang paling kanan kita akan pilih dia sebagai MSB. Okey, so maksudnya cara nak baca adalah kita akan sebut B dulu baru E. So maksudnya dia akan jadi 0 0. Okey, seterusnya adalah 0 1 1 0 1 1 dan 0 0. Okey, kesemua nilai ni adalah dalam binary, so kita akan convert lah pada decimal. 0 0 will be 0, 0 1 will be 1, 1 0 will be 2, 1 1 will be 3, and 0 0 will be 0. So as mentioned by this tajuk counter ni, dia kata counting up. Okey, counting up, so maksudnya betul lah, dia akan counting up daripada 0 sampai 3 and then dia loop back to 0. Okey, dia kata 2 bit ni sebenarnya represent 2 flip flop. And then maximum number untuk 2 bit is from 0 until 3 only. Okey, yang seterusnya adalah 2 bit asynchronous down counter, meaning to say that dia akan counting down. So usually untuk counting down, clock yang kita akan pakai adalah positive age clock. Okey, setting yang sama except that clock yang kita guna adalah positive age triggering. Okey, dua-dua flip-flop ni TA dengan TB dia connect pada 1, so that every clock pulse out punya flip-flop dia akan toggle. Okey, and then dia kata flip-flop A toggle for every positive going age triggering of your clock pulse. So ini out punya clock. Okey, and then kita markingkan siap-siap lah dia punya positive age triggering. Alright. Okey, initial output kita akan assume always 0, and then bila clock awak dah sampai which is positive age, okey, dia akan dia akan toggle from 0 to 1. Okey, next clock pulse from 1 to 0, next clock pulse 0 to 1. Okey, next clock pulse will be 1 to 0. Okey, and next clock pulse will be 0 to 1. Okey, and then daripada diagram ni kita tahu untuk flip-flop B, dia punya clock datangnya daripada output A ataupun signal A. So yang ni out punya signal A, so kita marking siap-siap dia punya positive age clock. Okay, which mean this one. Okay, and then next clock pulse will be here, and then the next one will be here. Alright. So initial output kita akan assume sentiasa 0, always 0, and then bila clock dia dah sampai, dia akan trigger from 0 to 1. Okay, and then selagi the next clock tak sampai, output akan remain the same. Okay, which mean 1. Okay, bila clock dah sampai, output awak akan toggle from 1 to 0. Okay, and then selagi next clock pulse tak sampai, output akan remain the same, which means 0. And then bila clock awak dah sampai, dia akan toggle from 0 to 1. So dalam ni pun kita kena tentukan dia punya counting sequence pun step yang sama lah. Flip-flop yang paling kiri kita akan choose sebagai LSB, flip-flop yang paling kanan kita akan choose sebagai MSB. Okey, cara nak baca daripada bawah ke atas. Okey, so yang pertama will be 0 0, yang kedua will be 1 1, yang ketiga adalah 1 0, seterusnya 0 1. Okey, 0 0 and 1 1. Okey, semua ni adalah dalam binary. So kita kena convert lah kepada convert pada decimal. Okey. So yang sebenarnya adalah dia start daripada 0 lah. 0, and then 3 2 1, and then dia loop back pada 0. Lepas 0 dia akan loop back ke 3. So yang ni based on counting sequence, betul lah dia adalah 2-bit asynchronous down counter. Okey, kita pergi pada soalan exercise. Okey, soalan dia kata analyze the asynchronous circuit below and determine the counting sequence of the circuit. Okey, kita ada 3 flip-flop, maksudnya dia adalah 3 bit lah. Okey, alright. Flip-flop yang pertama, flip-flop A, dia ada positive age triggering. Flip-flop yang kedua, flip-flop B, okay, clock awak akan dapat daripada signal A. Okay, and then flip-flop yang ketiga, flip-flop C, awak punya clock tu adalah negative age trigger, tapi dia dapat daripada B bar. And then ketiga-tiga flip-flop ni, okay, dia akan connect pada input 1. So maksudnya setiap clock pulse tu dia akan
toggle. Alright. So bahagian atas adalah dia punya circuit diagram. Okay, yang bawah ni dia punya solution lah. Alright. So, okay, kalau tengok kat flip-flop A adalah positive edge clock, and then dia akan toggle for every clock pass lah, sebab T equals to 1. So, yang ni kita punya clock. Okay, saya setting, kita ada 7 clock cycle, and then saya label siap-siap pada positive edge triggering. This one until clock 7. And then kita akan assume initial output untuk A adalah 0, and then bila clock dia dah sampai, which is positive edge, dia akan toggle from 0 to 1. And then next clock cycle 1 to 0, next clock cycle 0 to 1. Okay, next clock cycle 1 to 0 until clock 7, which means 1. Okay, alright. And then kalau kita tengok dekat flip-flop B, okay, clock dia datangnya daripada signal A. Okay, datang pada signal A. So yang ni kita punya signal A lah. So kita kena labelkan siap-siap negative clock triggering untuk signal A. So negative edge triggering ni adalah selalunya daripada high to low. So sini adalah negative edge triggering. Okay, kalau boleh label betul-betul. Kalau salah label akan menyebabkan jawapan salah. Okay, alright. Dia mesti kena complete satu cycle lah. Ni satu cycle negative edge, satu cycle negative edge, satu cycle negative edge, satu cycle negative edge. Okay, so kita assume initial output untuk B adalah kosong, and then selagi clock dia tak sampai, okay, dekat sini, so output kita akan remain the same. Dia akan follow yang previous lah, kalau kosong kosong. Okay, so bila clock dia dah sampai from 0, dia akan toggle to 1. Okay, so selagi tak sampai the next clock pulse, dia akan follow previous output, which mean 1. Okay, bila dah sampai from 1 to 0, and then output remain the same until the next clock pulse, which is 0. And then bila next clock pulse dah sampai, dia akan toggle from 1 to 0. Okay, so yang ni adalah output untuk flip-flop B. Okay, kita tengok balik kat schematic. Okay, untuk flip-flop C, dia punya clock datangnya daripada B bar, bukan B. Okay, dia datang pada B bar, and then dia connect pada negative edge trigger. So untuk yang B ni tadi, okay, kita kena invertkan je lah, baru dapat B bar tu. So kalau 0, 0 dia akan jadi 1, 1 lah. Dia akan terbalik. Kalau 1, 1 dia akan jadi 0, 0. 0, 0 jadi 1, 1. 1, 1 dia akan jadi 0, 0. So selepas tu kita kena labelkan dia punya negative edge triggering. Okay, negative edge triggering. Alright. So negative edge triggering untuk B bar, okay, adalah di sini. Okay, bukan kat sini, di sini. Okay, sebab dia kena, reason dia kita kena completekan satu cycle. Okay, yang ni adalah satu cycle baru negative edge triggering. Okay, ini one cycle and then baru negative edge triggering. Okay, kita assume initial output untuk C adalah kosong. Okay, selagi dia tak sampai clock dia, kita akan follow previous output. Maksudnya output dia akan sentiasa kosong sampai clock dia dah sampai. And then bila clock dia dah sampai, dia akan toggle lah from 0 to 1, and then output remain the same until the next clock pass. So yang ni adalah output untuk flip-flop C. Okay, so setelah kita dapatkan dia punya timing diagram ni, kita kena tentukan dia punya counting sequence. Sebab soalan tu minta, dalam soalan tu dia dah minta counting sequence. So pun sama, yang this one kita akan assume sebagai LSB, yang A, yang C akan assume sebagai NSP. Okay, alright. So pun samalah, maksudnya kita baca daripada bawah ke atas. Okay, so kita ambil lah 0, 0, 0. And then macam mana kita nak tentukan nak ambil yang mana? Selalunya kita akan tengok pada dia kena complete satu clock cycle lah. So yang this one 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, and 1, 1, 1. So akan write down. Okay lah, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 sampai 1, 1. Okay, this one semua dalam decimal, dalam binary. So kita akan convert pada binary. Okay, so bila convert, kita akan dapat lah dia counting daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, meaning to say that circuit ni sebenarnya dia akan counting up tapi guna asynchronous.